kerajaan memaklumkan kepada kita bahawa ISA atau ISA akan dipindah. Namun kita belum tengok lagi bil tu atas meja kita dan kita pun tak tahu apa yang akan dipindah. Dan kita register secara terang-terangan bahawa ISA bukan saja dipindah tetapi mesti dimansuhkan dengan argumen-argumen kita yang kita akan maklumkan kemudian. Jadi hari ini bersama saya adalah Saudara Syed Ibrahim, Chairman kepada ataupun pengurusi kepada GMI, Gerakan Masukkan ISA. Dan sebelum kita take soalan-soalan daripada saudara, saya nak minta Saudara Syed menjelaskan beberapa isu yang besar yang harus rakyat Malaysia tahu. Silakan Syed. Terima kasih YB Johari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada yang berhormat wakil rakyat daripada Pakatan Rakyat yang hadir pada tengah hari ini, daripada DAP, YB Tekwa, daripada PKR, YB Johari Abdul dan juga YB Siva Rasa, dan daripada PAS, YB Salahuddin Ayub. Dan bersama-sama juga dengan saya adalah ahli jawatan kuasa daripada Gerakan Masukkan ISA pada tengah hari ini. Saya telah pun menyampaikan taklimat sebentar tadi kepada wakil rakyat daripada Pakatan Rakyat berhubung dengan cadangan kerajaan untuk membuat pindaan terhadap ISA. Dan oleh kerana itu kita telah sekata bahawa kita setuju supaya ISA tidak hanya dipindah tetapi dimansuhkan atas beberapa sebab. Dan dalam memo yang akan saya serahkan kepada wakil rakyat daripada Pakatan Rakyat ini, saya akan menyebutkan beberapa perkara, iaitu pertamanya, kita tahu bahawa ISA akan genap usianya 50 tahun. 50 tahun pada tahun ini. Dan pada ketika itu ianya digubal untuk menghadapi gerakan komunis. Dan kita tahu bahawa ianya tidak disertakan apa-apa judicial review ataupun semakan mahkamah. Dan dengan janji itu bahawa ianya harus digunakan pada ketika itu ke atas ancaman bersenjata komunis. Tapi gerakan komunis telah pun meletakkan senjata, tetapi sekarang ISA masih ada. Malah ia telah diperkasakan lagi dengan memansuhkan apa jua semakan mahkamah yang menjadikan ISA itu sebagai lebih zalim. Dan penggunaan ISA itu juga telah diluaskan. Senarai mangsa daripada ISA ini semakin bertambah. Dan kebelakangan ini kita lihat bahawa ianya digunakan untuk menahan kumpulan yang digelar oleh kerajaan sebagai Jemaah Islamiah, kumpulan militan Malaysia, kumpulan Al-Ma'unah, Al-Arqam dan lain-lain lagi. Dan ianya pernah digunakan dan masih digunakan untuk menahan mereka yang dituduh terlibat memalsukan kad pengenalan, mengklon telefon, pemalsuan wang shilling dan melindungi pendatang tanpa izin. Ini juga digunakan ISA ke atas mereka. Jadi ianya sudah menjadi satu akta pilihan dan satu jalan yang mudah untuk sebenarnya menggantikan amalan profesionalisme polis seperti risikan dan penyiasatan yang teliti. Jadi sudah diganti. Dan setiap penahanan di bawah ISA ini sebenarnya adalah satu kegagalan pihak polis menjalankan tanggungjawab untuk memperoleh maklumat untuk diserahkan kepada pendakwa raya bagi tindakan selanjutnya. Proses keadilan yang terhenti setakat polis inilah dan juga setakat KDN, Kementerian Dalam Negeri ini adalah satu kezaliman dan penganiayaan menurut apa juga neraca. Jadi bagi kita ISA harus dimansuhkan dengan segera. Dan kita tahu sebenarnya ada banyak kritikan, cumanya tidak begitu didengari. Kritikan ini datangnya daripada dalam dan luar negara berkenaan dengan salah gunanya ISA yang sebenarnya telah memburukkan reputasi negara kita. Dan hari ini kita dengar kerajaan ingin meminda ISA. Namun bagi kita, ISA itu adalah sesuatu yang sangat berkuasa. Satu tongkat kuasa yang besar yang tidak akan mudahnya dilepaskan oleh pihak kerajaan. Jadi mereka akan bersungguh-sungguh untuk menjual idea pindaan dan bukannya mansuh. Dan kita tahu bahawa kerajaan telah menyebutkan ada 5 elemen yang akan disentuh, iaitu pertama, hak dan layanan terhadap orang tahanan, iaitu rights and treatment of ISA detainees. Dan on this matter,
ya, di atas elemen pertama ini sebenarnya JMI dan juga Suaram telah pun mendokumentkan pelbagai jenis penderaan dan penyiksaan yang dilakukan terhadap tahanan ISA. Ya, malah mereka ada juga yang di mana insiden tahanan tidak diberitahu hak mereka semasa ditahan, mereka diseksa secara fizikal, secara mental dan sebagainya. Dan ini semua adalah dalam proses ketika mereka ditahan di bawah ISA. Perkara yang kedua yang disebutkan elemen pindaan ialah berkenaan dengan penahanan tanpa bicara. Bagi saya penahanan tanpa bicara ini jelas berlaku di bawah ISA dan ianya adalah kerana mereka mengatakan ini adalah keselamatan, isu keselamatan is a preventive law dan oleh kerana itu ianya harus dibenarkan. Tetapi dalam konteks keadilan, dalam konteks prinsip kedaulatan undang-undang, apa-apa saja undang-undang yang tidak adanya perbicaraan sebenarnya adalah satu pencabulan yang besar terhadap hak-hak keadilan, hak-hak asasi. Dan ini yang perkara yang kita sampaikan dan kita sentuhkan tadi. Perkara yang ketiga berkenaan dengan tempoh penahanan. Disebutkan dan dipercayai bahawa antara pindaan yang ingin dibuat adalah untuk mengurangkan tempoh penahanan daripada sekarang 60 hari di bawah Seksyen 73 kepada 30 hari. Namun pada pendapat kami, walaupun 1 hari seseorang itu ditahan tanpa bicara, ianya merupakan satu pencabulan kepada prinsip keadilan dan kedaulatan undang. Dan perkara yang keempat yang berkenaan dengan kuasa menteri, powers of ministers. Ini juga disebut-sebut sebagai perkara yang akan dipinda. Tapi kita tahu jelas bahawa kuasa menteri adalah sangat luas. Iaitu di bawah Seksyen 8, seorang menteri boleh menahan seseorang sehingga 2 tahun dan dilanjutkan untuk 2 tahun dan seterusnya 2 tahun tanpa had. Ya. Jadi ini adalah satu pencabulan yang sangat besar dan kuasa menteri ini sebenarnya tidak menghormati proses mahkamah. Ianya juga mencemar prinsip pengasingan kuasa di antara eksekutif dan kehakiman. Dan akhir sekali berkenaan dengan isu persepsi awam ISA digunakan untuk kepentingan politik. JMI percaya bahawa sebenarnya sebarang pindaan terhadap kelima-lima perkara yang saya sebutkan ini tidak akan membawa sebarang makna kerana kelima-lima aspek ini adalah antara yang membenarkan parti pemerintah untuk terus memerintah. Isu persepsi awam terhadap ISA hanya boleh ditangani dengan pemansuhan ISA, dengan tindakan siasatan profesional polis, dengan kewujudan semakan mahkamah dan dengan pendekatan serta sikap yang lebih prihatin keadilan, yang lebih prihatin kepada hak asasi manusia tanpa menjejaskan keselamatan negara. Yang ini yang lebih penting sebenarnya untuk ditangani. Jadi ini perkara-perkara utama yang kita telah sampaikan dan telah kita bincang tadi dengan wakil-wakil rakyat daripada Pakatan Rakyat, dan saya ingin juga mengambil kesempatan ini untuk menyentuh 2-3 perkara lagi yang berhubung dengan isu ISA juga, yang mana khususnya berkenaan dengan tuduhan yang keluar dalam akhbar baru-baru ini berkenaan dengan mereka yang dituduh sebagai JI, ya, yang keluar dalam akhbar besar-besaran di muka hadapan. Tapi saya ingin maklumkan di sini bahawa kita telah pun melaporkan tentang mereka yang ditahan ini pada 21 hari bulan Januari dulu 2010, yang mana mereka ini dengan jelas sedang melaksanakan kelas agama. Tidak ada apa-apa senjata, tetapi dirempuh masuk ke rumah mereka dengan senjata, dengan kerahan tenaga yang sangat besar, dan mereka kemudiannya ditahan dan ditangkap dan dituduh sebagai ejen pengganas pada ketika itu. Tetapi kemudiannya baru-baru ini, sebagaimana yang dipetik akhbar yang dinyatakan oleh Ketua Polis Negara bahawa mereka ini adalah JI. Ya, tiba-tiba keluar timbul isu bahawa mereka ini adalah anggota JI, anggota Al-Qaeda. Sedangkan mereka ini telah pun dibebaskan daripada tahanan ISA dan telah diusir keluar balik ke negara asal mereka. Jadi kenapa tiba-tiba sekarang ini mereka dituduh sebagai ejen JI, Al-Qaeda dan sebagainya. Timing pengumuman ini juga adalah sangat mencurigakan. Ya, saya percaya mungkin kerana ini untuk preempt tindakan kerajaan untuk memastikan supaya ISA itu boleh dikekalkan untuk menjamin keselamatan negara. Sedangkan perkara ini tidak benar.